Evaluation Step, evaluation penilaian kaki tangan. Yang pertama, konsep penilaian. Penilaian merupakan konsep yang paling menyeluruh dan meliputi pelbagai aspek dalam mendapatkan sesuatu keputusan. Ianya merupakan proses yang melibatkan data dan maklumat kualitatif dan kuantitatif untuk membuat pentaksiran dan mendapatkan hasil penilaian. Yang kedua, 3 prinsip penilaian: prinsip perbezaan individu, prinsip perbezaan bekerja, prinsip orang yang menyiarkan perlawanan. Yang ketiga, jenis penilaian. Pemilihan penilaian merujuk kepada pemilihan pekerja cemerlang bagi tujuan penilaian. Pembangunan penilaian adalah berkualiti. Pembangunan kaki tangan bagi tujuan penilaian boleh menyediakan asas bagi pembangunan sumber manusia. Penilaian diagnostik untuk memahami status QUO atau untuk mencari puncak tujuan penilaian seperti hierarki keperluan siasatan. Mengenai penilaian, pengenalan penilaian merujuk kepada mengenal pasti atau mengesahkan ketersediaan dan kualiti telah sedikit. Tujuan penilaian ia sering diiringi dalam penilaian pemilihan. Yang keempat, prinsip-prinsip utama penilaian. Penilaian objektif dan penilaian subjektif kombinasi. Penilaian kualitatif dan kuantitatif digabungkan penilaian. Penilaian statistik dan dynamic kombinasi. Penilaian kualitatif dan penilaian prestasi menggabungkan. Penilaian dan pecahan gabungan penilaian dan komprehensif. Seterusnya, penilaian kaki tangan. Penilaian kaki tangan membolehkan pengurus mengukur prestasi pekerja, kecekapan profesional mereka, tingkatkan perniagaan dan pribadi dan potensi dalam kaitannya dengan tujuan strategik syarikat. Seterusnya, tujuan penilaian kaki tangan dilakukan. Yang pertama, untuk perancangan sumber manusia. Sistem penilaian yang dilakukan membolehkan pengurus untuk mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan oleh kaki tangannya. Yang kedua, untuk membolehkan proses pemilihan dan pengambilan dilakukan. Penilaian yang dilakukan membolehkan pengurus untuk membuat pemilihan dan pengambilan terhadap kaki tangan yang berpotensi untuk bekerja di syarikatnya. Yang ketiga, untuk pembangunan sumber manusia. Penilaian yang dilakukan membolehkan pengurus untuk merancang beberapa program untuk meningkatkan prestasi dan mengurangkan kelemahan kaki tangan dan syarikatnya. Yang keempat, untuk menilai potensi pekerja. Penilaian yang dilakukan membolehkan kaki tangan sentiasa mengekalkan prestasi dan sentiasa meningkatkan prestasi mereka dalam sesebuah syarikat. Terdapat 3 kaedah penilaian kaki tangan, yaitu yang pertama, menganalisis sistem penilaian. Yang kedua, menyediakan package dokumen penilaian kaki tangan. Yang ketiga, menulis laporan pendapat pada setiap pekerja dinilai atau kelompok. Seterusnya, manfaat penilaian kaki tangan kepada syarikat. Yang pertama, membolehkan untuk mengukur prestasi pekerja, tahap pengetahuan dan kemahiran, perniagaan dan kualiti pribadi. Yang kedua, membolehkan untuk melakukan putaran kaki tangan dan membentuk kolam HR. Yang ketiga, sebuah asas untuk membangunkan motivasi kaki tangan, pembangunan, dan sistem latihan. Akhir sekali, manfaat penilaian kaki tangan kepada pekerja. Yang pertama, tempat dan peranan masing-masing pekerja dapat ditentukan. Yang kedua, pemahaman yang jelas berkaitan dengan tugas,
kriteria kejayaan dan imbuhan berasaskan prestasi. Yang ketiga, membolehkan pekerja untuk menerima maklum balas daripada pengurus. Yang keempat, membolehkan untuk merancang lebih banyak pembangunan dan menilai peluang kerjaya. Khususnya ialah penilaian program. Penilaian program dapat melihat kebaikan dan kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Khususnya ia menambah baik sesuatu program yang akan dijalankan. Sekali ialah mengumpul data untuk melaksanakan sesuatu program. Oke, sekian. Penilaian program juga adalah kaidah pengumpulan data seperti temu bual, soal selidik, senarai semak, menganalisis dokumen, dan pemerhatian. Seterusnya, meningkatkan kemahiran dalam membina instrumen yang sesuai. Akhir sekali, ia merupakan sesuatu model penilaian program, serta justifikasi penilaian sesuatu model penilaian. Topik 10 adalah jenis keperluan keluarga, di mana topik ini bermaksud dalam sebuah keluarga terdapat ibu, bapak, dan anak-anak yang saling melengkapi antara satu sama lain dalam kekeluargaan. Jenis keperluan keluarga termasuk dalam ekonomi yang bermaksud ibu bapak harus bekerja sama dalam perbelanjaan dalam rumah tangga, anak-anak, dan bayi yang masih kecil. Selain itu, bijak dalam menguruskan tentang naik turun ekonomi keluarga. Yang kedua adalah jenis sosial, di mana ia menyediakan gaya hidup yang lebih stabil berbanding sendirian. Contohnya, berbincang tentang masalah keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Jenis keperluan keluarga yang seterusnya ialah perlindungan, di mana perlindungan ini mampu menampung kos penjagaan kesehatan. Hal ini demikian karena kerajaan telah memberi kemudahan seperti klinik kesehatan dengan cas yang berpatutan buat rakyat Malaysia. Namun, jika berlaku kecemasan, kadangkalanya pilihan yang terdekat ialah klinik swasta. Dengan merancang keuangan keluarga, kos penjagaan kesehatan keluarga bukan lagi satu beban yang membelenggukan pikiran. Akhir sekali, kasih sayang. Kasih sayang ini dapat mewujudkan persekitaran yang selamat dan mesra untuk anak-anak. Hal ini demikian karena ibu bapa berperanan untuk memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada kanak-kanak. Kehidupan kanak-kanak haruslah diisi dengan kasih sayang daripada ibu bapa yang dapat menyampaikan sikap penyayang dalam diri mereka. Kehadiran ibu bapa amat penting dalam tempo kanak-kanak membesar. Contohnya, ibu bapa harus sentiasa di samping mereka semasa mereka kekecewaan seperti gagal dalam pemeriksaan, untuk menyenangkan mereka. Jelaslah bahwa kasih sayang yang dipupuk sejak kecil akan terus sebati dalam diri mereka seperti kata peribahasa, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sekian. Tren isu pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama ialah masalah kurang pengetahuan dan kemahiran. Antaranya, masalah kurang pengetahuan ini seringkali terjadi apabila guru pendidik kurang berpengetahuan dan kemahiran apabila mengajar kanak-kanak, dan juga disebabkan masalah tersebut akan mengakibatkan kanak-kanak tidak menguasai pembelajaran yang diajar oleh pendidik tersebut. Selain itu juga ia akan menjejaskan prestasi kanak-kanak di mana mereka kurang menguasai dalam kemahiran pembelajaran. Yang kedua, kesukaran menguasai konsep nombor. Antaranya ialah nombor ini merupakan salah satu kemahiran yang perlu kanak-kanak kuasai, dan juga nombor ini memainkan peranan penting dalam
menguasai matematik prasekolah. Namun demikian, segelintir guru didapati guru dan pendidik tidak mengetahui dan memahami setiap perkembangan kanak-kanak dan juga setiap asas dalam perkembangan matematik dengan terus mengajar kanak-kanak asas nombor seperti 1, 2, dan 3, seterusnya sehingga mereka menguasai asas tersebut. Dan yang ketiga, celik huruf. Dalam pembelajaran di peringkat prasekolah di mana masalah celik huruf seringkali terjadi pada masa kini, namun demikian kanak-kanak haruslah menguasai kemahiran membaca, menulis, dan juga mengira, yaitu dikenali sebagai 3M. Selain itu, terdapat permasalahan akan berlaku jika kanak-kanak tidak menguasai 3M tersebut, di mana segelintir guru beranggapan akan menerima kanak-kanak tahun 1 yang sudah celik huruf. Isu dan tren yang seterusnya ialah kurang komunikasi antara ibu bapa dan pendidik. Isu ini menyebabkan berlakunya perselisihan paham dalam kalangan ibu bapa dan juga pendidik, dan mengakibatkan kerjasama antara ibu bapa serta pendidik terjejas dan akan mempengaruhi perkembangan dalam diri kanak-kanak. Contohnya, pendidik tidak akan tahu mengenai perkembangan anak-anak di rumah, apa yang mereka suka dan selalu lakukan, dan begitu juga sebaliknya. Ibu bapa tidak akan tahu mengenai perkembangan kanak-kanak di sekolah sekiranya tiada komunikasi antara ibu bapa dan juga pendidik. Dalam perkara ini menyebabkan pendidik sering dipersalahkan sekiranya anak mereka membuat sebarang masalah di dalam pusat penjagaan. Bagi mengatasi isu ini, ibu bapa dan pendidik perlu saling membina kepercayaan. Pendidik dan ibu bapa perlu saling bersikap terbuka. Pendidik dan ibu bapa juga perlu saling berkomunikasi. Isu yang seterusnya ialah pendidik tidak dapat menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan kanak-kanak. Pendidik sukar untuk menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan kanak-kanak disebabkan oleh kekurangan budget, bahan, dan sumber rujukan dalam penyediaan bahan bantu mengajar. Pendidik juga kurang kemahiran dalam pemilihan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk kanak-kanak. Kurang perancangan dalam penyediaan bahan bantu mengajar merupakan salah satu punca berlakunya isu ini. Bagi mengatasi isu ini, pendidik perlu menilai dan merancang matlamat atau objektif yang dapat dicapai dengan penyediaan bahan bantu mengajar yang akan dibuat. Pendidik juga perlu meningkatkan kemahiran dalam penyediaan bahan bantu mengajar. Pendidik juga perlu merancang terlebih dahulu bahan bantu mengajar yang akan digunakan dalam pembelajaran bagi memastikan kanak-kanak dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru. Isu dan tren yang seterusnya ialah mengenai keselamatan. Isu keselamatan ini sering berlaku disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemahiran dalam pengendalian aspek keselamatan di pusat penjagaan. Terdapat juga pengasuh dan pendidik yang kurang menekankan aspek keselamatan terhadap anak-anak. Contohnya, tidak mengawasi kanak-kanak semasa bermain, membiarkan pintu pagar sekolah tidak dikunci. Keselamatan di pusat penjagaan juga tidak menepati panduan. Contohnya, alat permainan kanak-kanak tidak bersih, berkarat, dan terdapat alat permainan yang rusak masih digunakan. Peralatan di dalam bilik darjah juga tidak sesuai dengan kanak-kanak, seperti penggunaan meja yang mempunyai bucu yang tajam. Terdapat juga pusat penjagaan yang tidak menyediakan ciri-ciri keselamatan yang baik. Contohnya, seperti tidak mempunyai alat pemadam api, peti pertolongan cemas, dan juga kamera litar tertutup. Bagi mengatasi isu keselamatan ini, pengusaha atau pendidik perlu menyertai program
keselamatan yang dianjurkan bagi menambahkan pengetahuan mengenai aspek keselamatan di pusat penjagaan. Seterusnya, pihak tertentu perlu lebih kerap untuk memantau setiap pusat penjagaan yang ditubuhkan. Pendidik juga perlu sentiasa mengutamakan keselamatan kanak-kanak di dalam pusat penjagaan, karena pendidik merupakan salah seorang yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin. Isu dan tren dalam pendidikan kanak-kanak yang terakhir ialah mengenai isu pendaraan. Isu pendaraan ini merupakan isu yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. Setiap tahun kita akan mendengar mengenai isu pendaraan ini. Isu ini sering berlaku di rumah ataupun di pusat penjagaan. Pendaraan ini terjadi disebabkan oleh perbuatan yang tidak disengajakan. Pendaraan yang sering kali berlaku adalah dari segi fisikal, emosi, pendaraan seksual, dan juga pengabaian kanak-kanak. Pendaraan yang berlaku dapat dikesan sekiranya terdapat perubahan dalam diri kanak-kanak sama ada dari segi mental dan juga fisikal, seperti anak-anak mengalami kesan lembab di badan, anak-anak akan lebih suka menyendiri dan kurang berkomunikasi dengan orang sekeliling maupun keluarganya sendiri. Bagi mengatasi isu pendaraan ini, pusat penjagaan perlulah mengambil pengasuh atau pendidik yang mempunyai kelayakan. Hal ini karena mereka yang berkelayakan mempunyai pengalaman dalam mengendalikan kanak-kanak. Seterusnya, ibu bapak perlu menyelidiki isu mengenai pendaraan kanak-kanak ini dengan cara bertanya kepada anak mereka atau dengan pengasuh dan pendidik itu sendiri sekiranya mereka mendapati kanak-kanak mereka mempunyai kesan pendaraan. Ibu bapak juga boleh melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berkenaan untuk tindakan lebih lanjut. Seterusnya, menguatkuasakan undang-undang seperti Akta Kanak-kanak 2001.